Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat aman damai kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. Jadi pada hari ini saya akan sambung pelajaran yang telah kita lalui sebelum ini, iaitu daripada muka 121. Kitab Aqidatun Najin, muka 121. Jadi sebagaimana kita telah mengetahui hukum dalam ataupun ketetapan dalam ilmu akal ini atau ilmu tauhid ialah 3, iaitu wajib, mustahil dan harus. Dan kita telah juga melalui tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala, yang mana untuk mengetahui Tuhan yang kita sembah ini ialah mesti ada pada kita mengetahui sifat-sifatnya yang mesti dia ada, iaitu sifat-sifat wajib, iaitu seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilm, haya, sama', basar dan kalam. Ditambah lagi kaunu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakalliman. Itu yang wajib. Jadi lawan-lawan kepada yang wajib ini itulah yang dikatakan mustahil. Artinya mustahil Allah tiada. Mustahil Allah ada permulaan. Mustahil Allah ada kesudahan. Mustahil Allah bergantung kepada sesuatu. Mustahil Allah bersamaan dengan sesuatu. Mustahil Allah berbilang-bilang. Dan mustahil Allah lemah. Mustahil Allah terpaksa. Mustahil Allah jahil. Mustahil Allah mati. Dan juga mustahil Allah Ta'ala tuli, buta dan bisu. Itu semua yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Iaitu mustahil keadaan Allah Ta'ala lemah, keadaan tidak terpaksa, keadaan Allah Ta'ala jahil, keadaan Allah Ta'ala mati, keadaan Allah Ta'ala tuli, buta dan bisu. Semua itu yang mustahil. Dan yang harus ialah sesuatu yang Allah Ta'ala boleh buat, yang di masa akan datang. Semuanya itu adalah harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pada hari ini dalam muka 121, pengarang mengatakan au ma'adzuhul awil ghaflah. Ayat itu di bawah sekali dalam kitab ini. Dan demikianlah lagi mustahil atas Allah Ta'ala menjadi ia akan suatu daripada alam ini serta lupa atau lalai. Jadi bila kita katakan Allah Ta'ala itu berkehendak, artinya ada iradah, maka segala apa yang Allah Ta'ala buat adalah dengan kehendaknya. Jadi mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Yang mana terpaksa tadi adalah maknanya bukan kehendaknya. Itu mustahil.
Jadi sebagaimana begitu, maknanya mustahillah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu kerana lalai. Atau kerana apa? Kerana ada lupa. Sebagaimana kita misalnya kadang-kadang kita lalai, kita nak potong potong timun katakan. Lalu kerana lalai kita terpotong jari. Tapi adakah kita niat nak potong jari? Tak ada. Tapi makna terpotong. Jadi itu lalai, kita lalai. Kita nak jalan raya tersandung batu. Lalu jatuh. Adakah kita niat nak tersandung batu? Adakah kita niat nak jatuh? Tak niat. Itu lalai maknanya. Walaupun kita yang buat, memang kitalah yang berjalan. Tapi kita tidak sekali-kali nak berniat nak jatuh ataupun nak tersandung kepada batu itu. Jadi begitulah maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala seperti itu. Jadi apa yang dibuat semua adalah dengan kemahuannya, dengan kehendaknya. Maka jika dikata orang apabila adalah lupa dan lalai dan illat dan tabiat, itu masuk di dalam karahah dengan ditafsirkan karahah itu. Jadi kita tahu yang mana Allah Ta'ala berkehendak tidak ada paksaan. Dan ada, jadi makna termasuk dalam paksaan tadi, mana tak berkehendak, iaitu Allah Ta'ala lupa, lalai, ini semuanya adalah mustahil, iaitu karaha dengan ketidakan berkehendak. Nescaya adalah ia terkaya daripada segala perkara yang tersebut itu, maka tiada berhajat kepada menyebut akan dia. Jadi maknanya Allah Ta'ala mustahil akan melakukan sesuatu tadi dengan lupa, dengan lalai. Seperti mana manusia. Manusia bolehlah kadang-kadang terlalai. Apa yang dia tak mau buat, dia terbuat. Padahal niatnya atau kehendaknya tak mau buat, tapi terbuat. Itulah makna sifat manusia. Jadi Allah Ta'ala tidak bersifat macam itu. Jadi kalau Allah Ta'ala bersifat macam itu, mustahil kerana ia mencacatkan sifat kehendak Allah Ta'ala atau sifat iradah Allah Ta'ala. Dijawab akan dia dengan bahawasanya disebut akan dia oleh musannif serta keadaannya segala perkara itu terkaya daripadanya kerana bahawa maksud pada ilmu itu mensabitkan akaid. Atas wajah ini tafsil kerana bahawa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar, maka tiada memadai padanya dengan am daripada khas dan tiada memadai dengan malzum daripada lazim. Jadi bagi kata musannif di sini maknanya mustahillah Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan terpaksa dan juga dengan kejahilan. Kerana bila kejahilan maknanya dia tidak ada ilmu. Jadi bila tak ada ilmu, artinya sama ada benda tadi khas, iaitu makna tertentu ataupun umum. Jadi sama ada benda itu mesti atau tidak mesti, tapi bagi Allah Ta'ala tidak mungkin akan berlaku apa yang dibuatnya tadi dengan keadaan leka atau lupa yang mana tidak ada pengetahuan. Kerana kalau orang yang tidak ada pengetahuan, artinya orang tu jahil. Maka dia melakukan sesuatu perkara dengan kejahilannya. Yang demikian adalah mustahil bagi Allah Ta'ala berbuat demikian. Maknanya segala perbuatan Allah Ta'ala tadi memang dimaksudkan dan memang diniatkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada kita terima benda tu baik atau tak baik, itu kena pada kita. Tapi bagi Allah Ta'ala semuanya dia buat. Ini buat, Allah Ta'ala tahulah kenapa dia buat macam itu. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakanlah kita reka sebuah pokok lah. Nak katakan kita reka binatang pun tak sedap kan. Okeylah, boleh cakap juga kita reka satu binatang. Atau satu benda lah, katakan jam. Jam ni boleh hidup, boleh bercakap. Kita reka jam tadi.
Jadi bila kita katakan jam ni, artinya kita tahu mana jam tadi uh, fungsinya macam mana, perbuatannya macam mana, semua adalah dalam pengetahuan kita. Kerana kita yang mencipta. Jadi bila jam tu mengatakan kenapa dia buat kita buat begitu begini, kerana kita tahu kenapa kita buat dia begini, kenapa kita buat dia berjalan daripada ke kiri ke kanan gitu ke kanan, kenapa dia berpusing begitu, kenapa ada nombornya, semua kena jam tadi tak boleh tanya kenapa saya ada nombor gini, saya ada jarum gini, umpamanya. Jadi kerana apa? Yang buat saya. Kita yang buat. Jadi kita punya sukalah kerana buat macam mana kita tahu apa sebabnya nombor tadi. Jam tadi ada nombor ini untuk apa? Jarumnya pendek, satu pendek, satu panjang. Kenapa? Dia tak boleh. Kenapa dua tak panjang ke jarumnya? Kenapa satu pendek, satu panjang? Jam tak ada hak untuk bertanya. Dan yang membuatnya lebih mengetahui daripada jam itu sendiri. Kalau sekali jam tadi boleh bercakap. Begitu juga kepada manusia. Jadi bila Tuhan mengadakan manusia, mencipta manusia, maknanya manusia ini mesti dicipta begini. Jadi apa saja yang manusia terima adalah semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lebih tahu. Jadi jangan manusia nak melawan-lawan. Baik, kita sambung. Ghaflah dan zuhul. Makna zuhul dan ghaflah. Bahasa Arab lah, daripada zahala. Zuhul. Itu satu benda yang yang lupa, atau ghaflah dan lalai. Dan ketahui olehmu bahawasanya bersalahan ulama pada mentafsirkan makna zuhul dan ghaflah itu. Maka kata qil bermula makna zuhul dan ghaflah itu bersamaan keduanya. Jadi sama ada zuhul tu lain, ghaflah tu lain, ataupun sama. Jadi ulama ada dua pendapat. Ada mengatakan ghaflah itu zuhul, zuhul itu ghaflah. Sama maknanya. Ada mengatakan berlainan maknanya. Dan kata qil, ghaflah itu terlebih umum daripada zuhul kerana bahawa zuhul itu iaitu ketiadaan mengetahui dengan suatu serta taqaddum mengetahui sesuatu serta taqaddum mengetahui akan dia. Itu satu pendapat, maknanya membezakan antara ghaflah dan zuhul. Jadi zuhul tu maknanya tiada mengetahui. Mana dia tak tahu apa yang dia sesuatu orang, mana bila dikatakan dia zuhul, artinya dia lalai lah. Jadi dia tak, bila lalai maknanya dia tak mengetahui apa yang dia telah buat sesuatu itu terlebih dahulu. Itulah yang dikatakan ghaflah. Jadi dia umum. Apa saja yang dia rasa tak tahu, itu dikatakan zuhul. Dan ghaflah itu tiada mengetahui dengan suatu mutlakan, yakni sama ada dahulu itu mengetahui atau tiada. Jadi zuhul ni ialah sesuatu yang kita tidak ketahui, tapi asalnya mengetahui. Maknanya lupalah tu. Lupalah. Itu yang katakan zuhul, maknanya macam lupalah. Dulu dia katakan kita berjalan nak ke rumah kawan kita. Sebiasanya kita belok kanan. Tetapi bila beberapa hari kita tak pergi rumah dia, kita pun jalan tak terbelok kanan. Terus belok ke kiri pula. Jadi itu adakah kehendak kita? Bukan kehendak kita kan? Jadi itu perbuatan, artinya kita ada kelalaian di situ. Tapi sebelumnya kita tahu yang mana belok kanan itu ke rumah dia, bukan ke belok kiri. Tapi kita terbelok kiri. Itu yang dikatakan zuhul. Ghaflah pula umum. Itu maknanya yang dikatakan ghaflah tiada mengetahui dengan suatu mutlakan. Maknanya dia tak tahu terus. Itu ghaflah. Maknanya sesuatu yang dia lalai terus, lalainya tak tahu. Dia tak tahu. Nak pergi ke rumah kawan ni, dia tak tahu. Ke kanan, kiri tak tahu. Dia cuma jalan saja. Lainlah kalau dia pakai apa ni? Dia pakai peta semua itu. Itu maknanya dah memang tak tahulah. Itu yang katakan ghaflah.
yakni sama ada dahulu itu mengetahui atau tiada. Dan kaul yang akhir ini barang yang zahir bagi muallif, makna pengarang. Jadi yang zahirnya bagi muallif mana ada dua perkataan ni, mana ada bezanya, tapi makna dua-dua dikatakan hampir samalah. Makna zuhul iaitu sama juga dengan lalai, dan makna ghaflah sama juga dengan lalai atau ketiadaan mengetahui. Cuma yang satu zuhul tadi, zuhul dahulunya tahu, tadi kemudian lupa, tapi ghaflah langsung tak tahu. Langsung tak tahu. Dia terbuat je juga. Dia terpergi juga. Dia tak tahu lah. Maknanya dia nak pergi rumah kawan tadi, dia tak tahu nak pergi mana. Kanan ke kiri, sehinggalah orang lain memberitahu. Begitulah. Beza antara zuhul dan ghaflah. Dan kata qil bermula zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah. Kerana bahawa ghaflah itu hilang sesuatu daripada mudrikah serta kekalnya pada khasah. Satu pendapat pula mengatakan zuhul tu lebih umum. Kerana zuhul tadi sesuatu yang hilang. Terus sesuatu yang hilang daripada mudrikah. Mudrikah mana tenaga pemikiran manusia. Terus dalam pikiran tadi terus hilang. Dan zuhul itu hilangnya daripada mudrikah mutlakan. Maka atas kata ini, maka lupa itu muradif bagi ghaflah. Itu seperti barang yang diambil daripada ibarat kamus kira-kira berkata ghafala anhu tarakahu wasaha anhu. Ghafala anhu tarakahu wasaha anhu. Artinya lalai itu daripada meninggal ia akan dia dan lupa ia daripadanya. Jadi bila orang kata dia lalai daripadanya, kerana lalai tadi dia pun meninggalkannya. Dan adapun nisyan, maka iaitu terlebih khas daripada zuhul, kerana bahawasanya hilang suatu daripada hafizah, ingatan dan pendapat pada hal berserta. Sementara perkataan nisyan ni maknanya lupa. Perkataan nisyan maknanya lupa. Jadi bila katakan nisyan tadi adalah sesuatu yang dikatakan kata pendapat di sini, pendapat pengarang ni mengatakan nisyan itu terlebih khas, maknanya lebih khusus benda yang kita lupa. Jadi bila orang nisyan, maknanya benda tu memang asalnya dia tahu, kemudian dia lupa, jadi tak tahu. Jadi benda ni lebih khusus daripada zuhul. Zuhul ni dia macam memang ada, dia mengetahui benda tu tadi, dia tak lupa, tetapi dia terlepas, macam seolah benda yang dia nak buat tu tadi tak terpusat kepada apa yang dia nak buat. Macam tadi orang jalan ke kanan tadi, ke rumah hutang tu, jadi dia macam terus tak hilang ingatan, teruslah ingatan. Jadi lebih kurang samalah dengan lupa lah. Jadi maknanya, jadi ringkasnya bagi kita orang biasa ini pendapat ni adalah nak menghalusi tentang beza makna zahala, makna ghafala dengan makna nasiya. Zahala makna zuhul, makna dia zuhul, kemudian ghafala makna dia ghaflah, kemudian nasiya dia nisyan. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan benda ini. Jadi maknanya termasuk dalam iradah. Jadi Allah Ta'ala menghendaki sesuatu. Jadi apabila dibuat sesuatu tadi, mustahil Tuhan terlalai, terlupa apa yang nak dia dibuat. Itu bagi Allah Ta'ala adalah mustahil. Termasuklah juga makna terpaksa membuat satu, itu termasuk yang mustahil, termasuk dalam makna lalai tadi dan lupa. Wallahu alam lah. Jadi kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan perhatikan juga untuk pengertian makna
makna-makna yang disebutkan tadi. Selamat bertemu kembali kepada para pelajar Masjid Darul Ma'mur dan pihak masjid sangat-sangat mengharapkan tuan-tuan terus membantu Masjid Darul Ma'mur, terutama sekali dalam projek-projek yang mereka sedang usahakan, semuanya dengan kebaikan keadaan masjid tadi supaya lebih makmur lagi. Memang namanya Darul Makmur, supaya lebih makmur. Jadi bantulah seberapa yang terdaya, masukkanlah derma-derma. Sekarang mudah sekarang melalui PayNow, melalui internet, melalui ATM, bukan ATM, melalui net dan sebagainya. Sekian saja, selamat bertemu lagi insya-Allah minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.